Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma alhimna marashida umurina wa'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis kita pada malam ini, timbalan pengerusi, seluruh jawatan kuasa masjid yang saya hormati, lagi saya kasihi para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya nak minta maaf siap-siap lah awal-awal, sebab suara saya ni dia suara baru lepas pulih demam kan? Tapi dia nak tukar orang pakai tak mau. Minta tolong ganti saat kuat malam ni kena pergi. Ni kami tak payah, entah ijah lah macam mana pun, tak apa. Tapi bila test rekod dengan handphone petang tadi ni, nampak tidaklah sampai menjejaskan, ataupun tidaklah sampai suara tu dia orang tak faham butiran apa yang dikongsikan. Dan mudah-mudahan dengan suara yang sebegini, insya-Allah boleh memberikan kefahaman dalam perkongsian saya bersama tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat di masjid yang sangat baik pada malam ini. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi SAW adalah satu umat yang sangat istimewa berbanding dengan umat-umat terdahulu, di mana di antara kelebihan umat Nabi SAW ini ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak peluang yang bersempena. Peluang yang bersempena maksudnya, sebagai contoh, berpuasa penuh di bulan Ramadan dengan segala kelebihan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan dalam Ramadan. Apatah lagi dalam Ramadan itu dia ada satu malam yang sangat besar nilainya, sangat besar ganjarannya, yang Tuhan berikan lebih baik daripada 1000 bulan ataupun 83 tahun. Begitu juga peluang-peluang bersempena ini seperti hari Jumaat pada setiap minggu. Begitu juga pada hari-hari 10 terawal Zulhijjah. Begitu juga pada esok yang merupakan, ataupun malam ni lah dah mula dah kan? Hari ini iaitu hari Ashura, hari yang ke-10 Muharram. Peluang yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah peluang untuk kita mendapat ganjaran yang sebesar-besarnya, yang mana jika dibandingkan dengan umur kita ni tak panjang, singkat sangat, 60 tahun je. 60 tahun. 60 tahun ni kita kira pencen, baru pencen lah 60. Lepas kalau dia sambung umur pencen 62, tak tahulah kalau jadi kan. Ura-uranya 62 nak tambah pencen jadi 62, tapi ramai dah tak larat pergi sampai 60, 56, 57 mula pelan-pelan luruh lah, tak sambung kerja dah pencen awal. Jadi purata umur kita, bagaimana yang Nabi sebut, antara 50, 60, kalau boleh pi ke 70 tu masya-Allah, tabarakallah. Boleh masuk ke 80, Allahu akbar, masya-Allah.
Boleh pergi 90 lagi hebat. Tapi dah kuih jarang sangat. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana umur kita ni pendek-pendek, masuk 40 dah kena fikir dah. 40 ni macam-macam petua dah yang telah diberikan kepada kita. Umur 40 ni bukan umur mula-muda dah. Umur mula fikir apa dia nak bawa ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk 50 lagi dia kena fikir. Sebab apa? Sebab dah 50. Jadi bila 50 ni nak ke 60 ni sangat kritikal tuan-tuan. Sangat kritikal. Kadang-kadang tak sampai 60, 54, 52. Hak 40 pun kadang-kadang tak masuk 45 dah meninggal. Pupu saya Jumaat lepas. Hari Jumaat lepas pupu saya. Sama bayar dengan saya. Daripada Kajang, nak abang kata mati ni Tuhan dah tetap tang mana. Tang mana dan bila, kita aja tak tahu. Tengah duduk demam di Kajang ni tuan-tuan, malam Jumaat naik bas dengan rombongan penjara Kajang pergi ke nak masuk ke Thailand. Ada program di Danok ke mana kah. Sampai pagi semayang subuh, makan apa semua, ceria, sihat, elok. Sampai hotel, rehat. Bila rehat, kawan-kawan dia cerita, kami dengar suara dia mengeroh tak pelik. Dia tarik dengan satu suara yang sangat pelik. Akhirnya mereka selapak. Mereka selapak lah. Lapak pi gerak. Dia dah mula, dah di hujung-hujung dah. Pakat-pakat bertepuk dan sebagainya. Tepuk bagi dia nak sedap. Akhirnya tak ada. Bawa pi ke klinik hospital Sadau. Disahkan meninggal. Tuan-tuan, saya bila dengar lagu tu, saya terduduk tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia telefon saya, dia kata, weh Zri, aku nak pergi Changlun, aku nak pergi Thailand. Kalau dan aku jumpa hang. Kalau dan aku jumpa. Tuan. Akhirnya memang dan jumpa lah tuan-tuan. Tapi jumpa dia di mana? Jumpa di dekat sempadan tu lah, IQS tu. Kita sambut dia pada pagi Sabtu pukul 12.30 baru boleh sampai di situ. Dengan proses yang pelbagai, sampai sekarang proses pun tak habis lagi. Nak kena patah balik masuk ke Thailand untuk buat urusan-urusan yang sangat penting mengenai kematian. Jadi tuan-tuan, saya ni bila sepupu yang umur sebaya ni meninggal, baru lepas dia berbual dengan kita, saya jadi Allahu Akbar. Ni main demam pula ni duk fikir macam-macam. Kan? Itulah kita ni tuan-tuan. Umur kita memang pendek, sebagaimana Nabi sebut, tetapi kita kena ingat Tuhan ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dia seimbangkan umur yang pendek kita ni dengan ganjaran pahala yang pelbagai. Kerana itu, kita kena ambil peluang-peluang yang Tuhan beri kepada kita, peluang untuk kita menambah pahala pada hari-hari yang bersempena ni. Yang mana kebanyakan hari-hari bersempena yang Tuhan berikan ganjaran yang sangat besar adalah di sana ada amalan yang selalu dibuat adalah berpuasa. Puasa ni yang payah sikit ni, kan? Puasa. Maka apabila kita dah masuk dalam bulan Muharram, Masya Allah, kita kena ingat 1444. Kalau saya kata umur saya lah ni 44 tahun, sebenarnya saya kena baca 2 tahun ke depan. Umur Hijri saya adalah 46. Kalau tak 46 pun 45, kena pergi ke 46. 46 dah senang. Sebab apa? Sebab umur Hijri kita ni dia lajak 2 tahun ke depan. Lajak 2 tahun ke depan. Jadi tuan-tuan, kita kena tahu umur Hijri kita berapa. Tarikh lahir kita yang kita rekod 1 Disember 1978 ke, 30 Disember 1989 ke, kena cari tarikh Hijri dia berapa. Alah ni dalam ada app dah boleh cari, mudah, sangat mudah. Rekod yang tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita kena tahu tarikh lahir kita dalam Hijri sebenarnya berapa. Tuan-tuan kira balik, apakah sama dengan tarikh lahir kita seperti yang tertera dalam kad lahir kita 1 Disember 1989 ataupun lari, macam mana yang saya sebut. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita
apabila diberi peluang masuk ke tahun 1444 Hijriah ni, kita wajar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah diberi peluang untuk masuk ke tahun yang baru ini. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita masuk tahun baru ini, selalunya kita kait dengan, kita namakan Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah, program yang kita sambut meraihkan tahun baru. Setiap tahun bila masuk Muharram, kita akan sebut sambutan Ma'al Hijrah. Tak kiralah apa saja program yang kita buat, kan? Namun itu adalah sebagai satu tanda untuk kita memperingati hari ataupun hari yang sangat menjadi kebesaran kepada kita, bermulanya kiraan hijrah bermulanya kiraan tahun hijrah daripada bulan Muharram. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita memasuki bulan Muharram, kan, sebelum di hujung tahun, di hujung tahun, asal hujung tahun, kita baca doa. Masuk maghrib, lepas maghrib kita baca doa awal tahun. Apa kita minta, tuan-tuan? Apa kita minta? Kita minta al-ismah, peliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Taala jaga kita daripada gangguan syaitan dan sekutu-sekutunya. Hak ni yang kita minta. Hak ni yang kita minta dalam doa awal tahun kita. Betul tak? Allahumma inna nas'aluka al-ismata. Kita minta ismah, peliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa yang kita baca pada awal tahun ni, tuan-tuan, kita kena jadikan sebagai satu, kita panggil apa? Satu KPI kita, KPI petunjuk kualiti kita untuk tahun 1444 ni. Satu yang kita nak kena tengok. Sebab apa? Apakah tahun ini kita betul-betul berjaya memastikan diri kita tak jadi hamba kepada syaitan. Memang kita boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita kena ingat, bukan kita aja minta lepas tu serah. Tak. Macam kita tanam pokok lah, tuan-tuan. Tanam pokok dia ada dua jenis. Tanam pokok apa pun. Satu, tanam pokok dia tinggal serah kat Tuhan. Tuhan tolong siram pokok, mai hujan dan sebagainya, dia tak tengok dah. Dia nak tunggu hasil lah, jadi ke tak pokok tu. Hak tu ramai orang buat, maksud saya lah, tuan-tuan. Kan? Tanam pokok ni percaya, beli pokok ni tanam. Rajin dah seminggu, 2 minggu, lepas tu pakai serah kat Allah. Lepas tu dia nak tengok hasil. Dapat tak? Dapat tak, tuan-tuan? Dapat tak? Tak dapat. Pokok tu pun mampu mati, buah pun apa tak ada, tinggal angan-angan tu saja. Hak ni ramai no? Masuk saya lah, tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hak yang jenis tanam pokok ni, musangking kan, musangking ke apa jenis musang, apa nama derian lah. Tanam, jaga sungguh-sungguh, pastikan bukan saja racun, vitaminnya apa semua lengkap dengan jadualnya. Dia target hasil yang dia nak sekian-sekian tahun dapat begini-begini. Boleh dapat tak, tuan-tuan? Boleh dapat. Boleh dapat. Sebab apa? Sebab dia jaga. Dia jaga. Macam itulah juga dengan kita. Kita dah minta, ya Allah, jagalah aku, peliharalah aku daripada gangguan syaitan. Tapi kita tak pernah berikhtiar nak elak diri kita daripada perkara-perkara yang Tuhan larang, perkara yang Tuhan suruh pun kita tak apa nak buat. Jadi akhirnya kita pun khalid dengan kehidupan kita, kan? Kita pun ikutlah yang syaitan dok pujuk kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gambarannya itulah kita. Kalau kita membaca doa di awal tahun, kita minta, saya baca balik, tuan-tuan, nas'alukal ismata fihi minasyaitan. Kita minta peliharaan Allah daripada syaitan. Wa awliyaih,
sekutu-sekutunya, wa junudih, tentera-tenteranya. Kita minta daripada Allah. Tentera syaitan ni, sekutu syaitan ni ada dua. Satu jenis jin, satu jenis manusia. Kita baca dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Itu yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita boleh jadi tak? Kita boleh ikhtiar tak untuk kita pastikan kita tak menjadi hamba kepada syaitan. Kemudian kita minta kepada Allah, wal'auna ala hadhihi nafsi ammaratin bisu. Yang kedua, kita minta daripada Allah supaya Allah Ta'ala tolong kita agar kita boleh kuasai nafsu kita. Nafsu ammaratum bisu, nafsu yang sifatnya sentiasa suruh kita buat benda-benda yang tak elok. Ini peringkat nafsu yang paling rendah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut peringkat nafsu yang paling rendah ni tuan-tuan, saya nak bawa satu gambaran macam mana kita boleh nak faham ni tuan-tuan, antara nafsu dan syaitan. Dalam bulan puasa tuan-tuan, dalam bulan puasa, dalam bulan 1, 8 bulan lagi masuklah bulan Ramadan, bulan 9. Tu pun tak tahu lagi boleh jumpa ke tak. Mudah-mudahan kita boleh jumpa, sebab sangat beruntung orang yang dipanjangkan umur berjumpa dengan Ramadan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cuba kita tengok nah, ini kita nak tengok contoh antara nafsu dan syaitan. Sepanjang 11 bulan tuan-tuan, kita duk marah apa-apa semua syaitan. Sikit-sikit syaitan ni syaitan, semua syaitan. Maki pun syaitan juga tuan-tuan. Marah sungguh dengan syaitan ni. Bulan puasa Tuhan tinggal kat kita apa tuan-tuan? Tuhan tinggal kat kita satu yang nama nafsu. Hak ni tak boleh lari, Tuhan tak boleh tambat. Kalau Tuhan tambat nafsu, kalangan kita kena tambat. Sebab dia duduk dekat kita dalam ni. Sebab dia duduk dekat kita dalam ni, dia duduk dengan kita. Dia adalah sebahagian daripada kita, sebahagian daripada manusia yang bernama Zul Azri, bahagian daripada manusia yang bernama Muhammad. Itu nafsu, tak boleh nak ditambat macam syaitan. Sebab nafsu ni, syaitan ini adalah unsur luar. Tuhan boleh pelari, tambat. Tuhan tinggal dekat kita apa? Nafsu. Kita bagus puasa tuan-tuan. Kita pun seronok bulan puasa, Tuhan tolong kita. Tapi berapa ramai yang bulan puasa ni tuan-tuan gagal? Berapa ramai daripada kita gagal? Bukan gagal pasal tak puasa. Hak tak puasa ni satu bab dah ramai. Gagal melawan nafsu. Tak mana dia punya petunjuk dia tuan-tuan? Bazar Ramadan. Betul tak tuan-tuan? Kita puasa punya teruk, pergi bazar Ramadan pukul 3 boleh buka dah kan? 3:30. Sebab saya jarang pergi bazar Ramadan ni, melainkan bila perlu je. Sebab saya takut saya kalah. Tapi belilah juga. Kalau abang tak pergi bazar Ramadan, mohong sangat kan? Pergi, tapi beli apa yang perlu je lah. Balik daripada kerja singgah tak. Kadang-kadang apa yang tak ada nak makan, pergilah beli. Contohnya kita pergi bazar Ramadan ni tuan-tuan, apa kita berlaku? Kita pusing. Kali pertama kita tawaf, pusingan pertama. Belah tangan dah, belah pasir. Ini baru pak. Tak kira anak lagi habis. Dan anak aduk serumah lah. Saat lagi pusingan kedua, berapa plastik dah kita pegang. Pasal apa beli lagu tu tuan-tuan? Semua teringin nak makan. Sebab nafsu ni bila dia lapang, Allahu Akbar, dia nak makan segala benda ada teringin. Tengok tu teringin, tengok ni teringin, tengok ni teringin. Teringin itulah nafsu. Akhirnya tuan-tuan, tak mana kita kalah? Bolehkah kita makan semua yang kita beli tu? Ayak saja 4 jenis letak atas meja. Hak anak sejenis, hak anak kedua sejenis, hak pak jenis, hak mak jenis. Ayak pun tak habis tuan-tuan, apatah lagi benda makan. Mai bulan puasa, mai buka puasa, tak habis. Bila makan tuan-tuan, memang tak habis. Acilah abang. Kalau habis hebat, kalau beli banyak-banyak lah. Kalau beli sikit-sikit insyaAllah boleh habis. Akhirnya duduk tang mana baki ya? Simpan dalam peti air.
Betul ya? Esok pergi beli pula. Simpan dalam peti air. Akhirnya berlaku apa? Pembaziran. Tuhan sebut dalam Quran, innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Orang-orang yang membazir itu adalah adik-beradik syaitan. Syaitan tak ada dah dengan kita. Tapi nafsu itu berjaya mengalahkan kita. Kalah kita bulan puasa. Kemudian satu lagi gambaran nafsu dan syaitan dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kan kita sebut tadi, dalam bulan Ramadan ni semua syaitan ditambat. Ada dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama, ulama kata yang ditambat tu semua jenis syaitan, daripada pangkat yang paling cokiang sampailah pangkat yang paling hebat. Faham cokiang lah? Paling koman lah. Paling koman sampailah paling hebat. Tapi pandangan yang kedua, dia kata apa? Tuhan hanya tambat yang hebat-hebat je, yang berpangkat-pangkat besar. Yang cokiang ni tuan-tuan, Tuhan tinggal. Ini pandangan yang kedua. Kalau kita pegang pandangan yang kedua ni tuan-tuan, boleh bayang tak tuan-tuan? Katalah kita kalah dalam bulan puasa. Kita tak puasa, kita jadikan bulan puasa ni macam bulan-bulan lain. Kita tak anggap bulan puasa ni sebagai satu hadiah daripada Tuhan. Tuhan bagi kat kita peluang untuk kita tambah ganjaran pahala. Sangat rugi. Maka bayangkan kalau kita kalah. Kalah dengan apa? Kalah dengan syaitan yang cokiang tadi ni tuan-tuan. Hak tak ada pangkat ni, lepas habis puasa, tak nak dia punya bos besar ni kata apa? Kalau hak kawan ni padangan hang lah pi. Pasal kami tinggal hang bulan puasa pun hang boleh lawan dia dah. Tak payah kami hantar hak hebat-hebat sikit. Malu kita tuan-tuan. Itu kalau yang pegang pandangan yang kedua. Tapi kalau pegang pandangan yang pertama, semua syaitan ditambat tinggal nafsu. Tapi kita kalah dengan nafsu tuan-tuan. Ini namanya ammaratum bisu. Ini gambaran bagaimana syaitan dan nafsu yang kita boleh lihat ketika mana dalam bulan Ramadan. Jelas tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta dalam doa awal tahun kita, iaitu Tuhan pelihara kita daripada syaitan, sekutu-sekutunya, tentera-tenteranya, dan minta pertolongan supaya kita boleh mengatasi nafsu ammaratum bisu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malah kita minta kepada Allah wal istighala bima yuqarribuna ilaika zulfa. Ni kita minta dalam doa kita. Kita baca kan? Kita minta Tuhan bantu kita juga untuk sentiasa sibuk dengan apa-apa yang boleh, amalan-amalan yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa dia amalan-amalan yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Lain daripada amalan-amalan yang wajib adalah amalan-amalan sunat. Hak wajib ni sahih tak boleh nak tinggal. Hak Tuhan larang, haram, sahih tak boleh buat. Tapi yang sunat. Sebab wajib ni dalam usul fiqh kaedah dia macam mana? Apa yang wajib itu bila buat dapat pahala, bila tinggal dapat dosa. Itu tarifnya. Haram bila buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala. Itu tarif sunat dalam tarif wajib, haram dan sunat. Haram dan sunat tak ada pilihan, kita kena buat. Haram dan wajib kita tak ada pilihan, kita kena buat. Haram dan wajib kita tak ada pilihan, kita kena buat. Tetapi yang sunat kita ada pilihan, Tuhan beri kepada kita. Nak buat ke tak buat? Nak buat ke tak buat? Maka atas kita, siapa yang buat boleh pahala. Siapa yang tak buat tak ada pahala apa. Tak ada salah apa. Tak salah pun, tapi macam mana saya sebut awal-awal tadi, Tuhan bagi peluang kepada kita, peluang yang bersempena untuk kita dapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita minta di awal tahun. Kita minta al-ismah, peliharaan Allah
kita minta al-aunah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dua benda ni yang kita minta. Jadi jadikan apa yang kita doa di awal tahun ini sebagai satu petunjuk untuk kita. Kita kena ada usaha untuk kita sentiasa tidak ikut, ataupun untuk kita ada usaha untuk kita sentiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap Jumaat. Hikmahnya kenapa Tok Khatib dia kena ulang ittaqullah. Ittaqullah itu adalah rukun khutbah. Ittaqullah itu adalah rukun khutbah. Kena baca khutbah pertama, kena khutbah pertama dan khutbah kedua kena baca. Jadi kita ni dengar ke tak tuan-tuan mai yang Jumaat? Lalu yang mai Jumaat ni dia time untuk tidur yang paling best. Bagi orang lelaki lah, orang perempuan tak mai Jumaat. Tradisi di Malaysia ni jarang sangat orang perempuan dengar khutbah Jumaat, mai Jumaat. Kan? Tapi kalau pergi Mekah, Jumaat kita selepak pergi juga kan? Boleh, tak ada masalah. Kan? Boleh. Cuma kebiasaan di Malaysia ni mungkin tak berlaku lah tuan-tuan kan? Kerana tak pernah berlaku. Tapi kalau kita pergi luar negara, kita pergi Mekah ke, boleh je. Jumaat kita pergi masuk awal kan? Cuma ada tempat dia lah. Kalau di tengah-tengah negara Arab pun ada orang perempuan boleh mendengar khutbah, tak ada masalah kan? Jadi tuan-tuan, jadi berbalik Jumaat tadi ni tuan-tuan, rukun Jumaat ni Tok Khatib kena sebut, ya ayyuhal muslim ittaqullah haqqa tuqatih. Ni ayat dah, lalu kita boleh hafal dah ayat ni. Dua ayat yang tuan-tuan boleh hafal, saya yakin. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan-tuan boleh hafal kelingan terjemahan, sebab tiap-tiap minggu dengar. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini dalam khutbah kedua. Tapi khutbah kedua ni tak ada terjemahan kan? Tak ada terjemahan. Cuma saya perhati khutbah tahun lepas 1443 banyak ayat ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ini dihurai dalam khutbah yang pertama. Ada 2-3 beberapa kali dalam khutbah Jumaat dihurai ayat tu. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita selalu diulang-ulang ittaqullah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita doa, yang kita minta dalam sepanjang awal tahun ini, kita boleh jadikan satu keazaman kita, supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang taat dan patuh, kan? Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini berada dalam bulan Muharram. Bulan Muharram. Dalam bulan Muharram ini, apa dia pulang bersempena yang Tuhan berikan kepada kita adalah Asyura. Asyura ni cerita dia tak panjang, 15 minit habis dah tuan-tuan, atau 10 minit habis dah. Dan Asyura ni, okey, cerita Asyura ni tuan-tuan, orang kita dia ada dua. Dalam tradisi masyarakat Melayu ni ada dua benda sebut Asyura. Satu Asyura hari ke-10, yang kedua Asyura. Boleh beza tak tuan-tuan? Satu Asyura tu 10 Muharram. Satu lagi Asyura, kita sebut Asyura Mu'asyara kan? Satu tarikh, yang kedua bubuk tu ya kan? Kampung saya buat ni, tahun ni buat hari ni pun berapa kawah dia sebut? 5 kawah dah. 5 kawah sangat-sangat bagus tuan-tuan, sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab di situ dia ada unsur-unsur, dia ada perkara-perkara yang disebut kebajikan dan kebaikan. Pakat-pakat buat kenduri, bagi seorang sikit, majlis tanggung penuhnya kah macam mana kah? Tak pakat-pakat ada bagi tumpang kenduri. Orang Melayu ni suka tumpang kenduri, bagus, masya-Allah. Suka tumpang kenduri. Suka tumpang kenduri. Macam kita pergi makan kenduri, kita bagi duit. Tuan-tuan niat apa? Biasanya kita niat tumpang kenduri lah, kan? Mengurangkan beban tuan kenduri.
RM2 ke RM5 ke, terpulanglah. Kan? Itu adalah perkara yang tidak wajib. Jadi tumpang kenduri ni sangat bagus. Masya-Allah, cantik dah. Itu ada sedekah. Yang kedua, dia panggil apa? Gotong royong. At-ta'awun, kerjasama. Masya-Allah, tabarakallah. Baik lakinya, baik perempuannya. Yang ketiga, dia ada apa tuan-tuan? Yang ketiganya dia ada perkongsian. Kongsi apa? Kongsi rezeki. Bila dah siap bubuk ni pakat buah dalam bekas-bekas segedang. Ada kebaikan dan ada kebajikan. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini dengan niat yang betul mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cerita bubuk lah. Kan? Cerita bubuk ni masyhur dengan kisah Nabi Nuh. Masyhur dengan kisah Nabi Nuh. Tapi saya yakin kita menganggap membuat bubuk Asyura ini adalah satu dipanggil apa? Satu kebiasaan, adat orang kata. Mai 10 Muharram ataupun awal Muharram kita pakat-pakat buat bubuk Asyura. Kita tidak meletakkan apa-apa hukum di situ. Saya rasa macam itulah insya-Allah. Nah, sebab dia kan wajib pun, sunat pun tak, apa hukum pun tak ada. Harus je tuan-tuan. Harus sahaja. Harus ni apa dia? Harus ni macam makan ya tuan-tuan, macam makan. Apa dah takrif dia? Kan? Buat tak dapat pahala, tak buat pun tak dapat pahala. Tapi macam mana nak dapat pahala? Niat yang betul. Niat yang betul. Kerana apa? Kerana Allah SWT, kerana nak berkongsi rezeki, kerana apa-apa, insya-Allah dapat ganjaran. Mudah-mudahan dapat ganjaran itu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila sebut Asyura ini puasa. Puasa. Puasa Asyura ini adalah puasa tradisi. Puasa tradisi. Dia bukan puasa yang baru dalam ajaran Nabi SAW, tidak. Dia adalah sedia ada dalam ajaran Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Jadi mai kok mana nak kena sampai 10 Ahlul Kitab ni kena dengan 10 Muharram. Macam itulah juga kisah kapan Nabi Nuh berlabuh di atas bukit judi, jatuh pada 10 Muharram. Yang ni kenapa tarikh dia sama? Ini kita kena tengok balik dalam ayat Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Taubah ayat 36. Ini kita kena tengok balik macam mana yang Allah Taala sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat 36 dan kena baca 37. Saya baca 36 saja tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca ayat ni tuan-tuan, Tuhan sebut bilangan bulan pada Allah itu 12. Sejak Allah Ta'ala mula cipta langit-langit dan bumi, 12 bulan. Tak ada lebih, tak ada kurang. 12 bulan ini mengikut peredaran bulan yang dinamakan takwim hijri ataupun takwim qamari. Ini dalam bahasa Arab lah. Kalau bahasa astronomi dia panggil takwim yang mengikut pergerakan bulan, dinamanya takwim luna, kalender luna. Luna ni adalah bulan. Yang kita duk guna Januari, Februari itu namanya kalender solar. Itu yang disebut dalam ilmu falak. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 12 bulan ini Tuhan sebut dah. 12 bulan ni Tuhan sebut dah, Tuhan tetap dah 12 bulan. Jadi berkemungkinan bertepatan itu 10 Muharram yang berlaku ketika mana kapan Nabi Nuh berlabuh di bukit judi, yang akhirnya mengeluarkan kisah bubuk Asyura, kan? Himpun pakat mana yang ada, himpunlah orang sikit lah, kali buatlah bubuk. Itu kisahnya tuan-tuan, ringkasnya begitu. Kemudian tuan-tuan, 10 Muharram
yang disebut Ashura, yang mana yang kita sambut setiap tahun ini dengan puasa. Pasal apa? Lain daripada kisah Nabi Nuh tadi ni, iaitu kisah Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel selamat daripada Fir'aun, dan Fir'aun telah dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel tak lawan Fir'aun, tuan-tuan. Bani Israel tak lawan Fir'aun, sebab Bani Israel adalah satu bangsa yang betul-betul jiwanya telah menjadi jiwa hamba setelah sekian lama diperhambakan oleh Fir'aun. Sebab Fir'aun ini bangsa dia adalah Qibti, adapun Bani Israel adalah bangsa hamba bagi bangsa Qibti. Maka sekian lama mereka diperhambakan oleh bangsa Qibti, Bani Israel dia tak ada rasa nak bangkit, nak lawan, takut semua. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menyelamatkan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengalahkan Fir'aun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Disebutkan ketika mana Nabi berada di Mekah, Nabi berpuasa juga 10 Muharram ini, dipanggil Ashura. Ashura ini adalah kata nama, perkataan daripada perkataan ashrun, 10, sama aja. Tapi kenapa dia jadikan Ashura dengan perkataan yang lain? Itu adalah untuk menunjukkan apa? Menunjukkan dia punya kehebatan dia, keistimewaan dia. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mana Nabi sampai ke Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pun berpuasa pada 10 Muharram. Nabi pun bertanya kepada mereka, awak yang hampa puasa hari ni? Mereka jawab, kerana kami memperingati hari Nabi Musa dan Bani Israel selamat daripada Fir'aun, dan Fir'aun dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata, kalau macam tu kami lebih berhak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bukan sebab yang dimenang ataupun yang terselamat itu bukan khususnya adalah Bani Israel. Khususnya adalah Bani Israel dan Nabi Musa. Tetapi umumnya adalah satu gambaran bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan, memberikan bantuan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pun suruh sahabat-sahabat berpuasa. Kalau dalam hadis-hadis, syarah hadis berkaitan dengan cerita ni, tuan-tuan, disebutkan bahawa suruhan Nabi itu bersifat mulzim. Mulzim ni macam wajib lah, tuan-tuan, kena puasa. Nak bagi faham mulzim ni macam ni, tuan-tuan. Duduk di asrama, nak puasa sunat Isnin Khamis. Puasa sunat Isnin Khamis, tu faham tak? Puasa sunat Isnin Khamis. Tapi pihak asrama, warden kata semua kena puasa Isnin Khamis. Puasa tu sunat, tapi semua kena puasa. Jadi akhirnya semua puasa Isnin Khamis. Nampak tak? Macam itulah gambarannya kepada ketika mana Nabi suruh sahabat-sahabat berpuasa. Ada yang mengatakan bahawa ketika mana Nabi suruh itu, status dia adalah wajib, kena puasa 10 Muharram. Sehinggalah Allah Ta'ala memfardukan Ramadan. Akhirnya puasa Ashura itu dia menjadi sunat. Dia menjadi sunat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa tahun berpuasa, Nabi dan sahabat-sahabat berpuasa. Akhirnya sahabat-sahabat pun tanya Nabi, ya Rasulullah, biasanya kita ni gambaran nak bagi faham kisah. Biasanya kita ni berkhilaf dengan ahlul kitab, berbeza. Walaupun amalannya sama, tapi mesti ada perbezaan. Macam-macam lah yang berbeza. Sahabat sangat memahami. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah,
takkanlah kita puasa 10 Muharram ni sama macam orang Yahudi. Kan? Takkanlah kita puasa 10 Muharram ni sama macam orang Yahudi. Maka apa kata Nabi? Nabi kata, lain baki itu, kalaulah tahun depan ni aku masih ada, kita akan puasa 9. Kita akan puasa 9. Tapi tahun depannya Nabi tak ada. Jadi ayat ini dipegang oleh sahabat-sahabat sejak tahun tu, mula berpuasa secara kepit antara 9 dan 10. 9 dan 10. Dan ulama-ulama mengeluarkan pula hukum-hukum yang berkait dengan puasa Ashura ini. Dia ada 3 jenis. 3 jenis, tuan-tuan. Kita nak puasa esok ni, hari ni, mulai subuh esok kan. Pertama kita puasa hari 10, esok aja. Kan? Esok aja kita puasa. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Yang kedua, kita puasa 9, 10. Hari ni puasa dah. Mungkin ada hari ni sebahagian dah puasa. 9, esok puasa kepit 9, 10. Kalau tak 10, 11, 2 hari berkepit. Boleh? Boleh. Ini bagaimana yang Nabi sebut. Kemudian ada yang ketiga. Dia tak kepit terus, dia kepit 2 hari terus. Alang-alang 2 hari ambil 3 hari terus. Boleh. 9, 10, 11. Siapa yang puasa hari ni boleh sambung esok jadi kepit 2 hari, ataupun boleh sambung lusa kepit 3 hari. Ini 3 jenis puasa Ashura yang telah disebutkan oleh ulama-ulama. Jadi tuan-tuan boleh pilih lah. Kita boleh pilih lah nak ambil mana. Benda sunat, tuan-tuan kan. Lalu kita sebut lagu tu lah, benda sunat kan. Terpulanglah pada kita mengikut kemampuan. Mudah-mudahan kita ambil lah peluang walaupun sikit daripada tak ambil langsung. Setidak-tidaknya puasa esok 10 kan. Puasa esok saja 10, tak ada masalah. Lagi rajin 2, lagi rajin 3. Bagi yang melazimi puasa hari-hari putih 13, 14, 15, dia perlu rehat pada hari yang ke-12. Hari ke-12 dia tak boleh puasa. Sebab dia kena rehat kan. Lepas tu dia sambung lagi 3 hari. 13, 14, 15. Itu hari-hari putih. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah amalan yang dipanggil amalan tradisi turun-temurun yang ada dalam syariat Bani Israel yang diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian sampai kepada Nabi SAW. Cuma pada kita adalah sunat. Sunat tu saya sebut dah tadi. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala apa. Tapi ingat, umur kita pendek-pendek, carilah peluang-peluang bersempena ni untuk kita dapat. Apa ganjarannya? Ganjarannya Nabi sebut ahtasibu. Nabi kata ganjarannya adalah diampunkan dosanya pada tahun yang lepas. Tu kita nak ni tuan-tuan. Dalam hidup ni kita nak berapa tuan-tuan? Cuba kira. Tiap-tiap hari kita tak boleh lepas minta rahmat. Rahmat Allah ni hari-hari kena minta. Yang kedua, kita hari-hari tak pernah lekang daripada salah dan silap, kita minta keampunan. Yang ketiga, apa kerja yang kita buat, kita nak cari redha Tuhan. Yang keempat, semua amalan yang kita buat agar dia kekal diterima oleh Allah adalah ikhlas, tulus. Yang kelima yang kita nak, syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Maka kita ambil lah peluang ni. Peluang ni yang Tuhan bagi kepada kita ni, kita ambil lah. Kita ambil untuk kita berpuasa esok. Lepas tu tak apalah nak sambung ke tak sambung kita pulang. Tapi ambil lah peluang ni, tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita tak selalu dapat. Tahun depan belum tentu kita jumpa lagi. Tapi Nabi sebut keampunan dalam kita berpuasa. Keampunan yang penting. Sebab dosa kita ni banyak ni, tuan-tuan. Dosa kita ni banyak. Tak ada siapa boleh claim saya bersih 100%, tak pernah buat dosa. Hebat.
Kalau ada orang claim lagu tu lah tuan-tuan. Ya. Tok Guru hebat macam mana pun tuan-tuan, dia tetap ada salah dan silap. Tok Guru hebat macam mana pun, ulama hebat macam mana pun, dia tetap ada salah dan silap. Dia tak boleh lari. Dia tak boleh lari. Semua macam mana respon, macam mana kita nak terima salah dan silap tu. Apakah kita terima dengan penuh insaf ataupun kita terima dengan ego? Dua tu je tuan-tuan. Kalau kita terima dengan insaf, kita sedang, ya betul saya salah. Orang tegur kita pun, ya betul juga no, saya salah. Tak apa. Tapi kalau kita terima dengan ego, kita rasa tak apa. Orang tegur kita, kita pun melenting, marah. Ni bahaya ni tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, kan, ambillah peluang, mudah-mudahan kita dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam malam ni lah tuan-tuan, kita duduk antara maghrib dan isyak ni tuan-tuan. Maghrib dan isyak ni tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi sebut apa? Orang yang menunggu waktu di antara dua waktu, dia akan didoakan oleh malaikat yang berada pada waktu tu, doa keampunan. Jadi kita ni malam ni tuan-tuan, mudah-mudahan dengan majlis ilmu yang saya tengok tadi kat luar lah, kalau jadual tak tahu bulan berapa tu, tengok hari lalu penuh kan, kita boleh tiap-tiap malam duduk macam ni tuan-tuan. Bayangkan malaikat tolong doa keampunan untuk kita. Ni dalam ni waktu ni keampunan untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil peluang ini dan insya-Allah kita pekat-pekat puasa esok. Mudah-mudahan dengan puasa yang niat yang tulus, kita akan mendapat ganjaran yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan Muharram, tahun baru ni juga, kan, kita selalu sebut ma'al hijrah. Ma'al hijrah ni poin-poin saya dah tuan-tuan, tapi saya takkan lajak lah sampai lama sangat. Satgi orang kata tinggal saya seorang lah tuan-tuan, kan. Dia start ya, antara 50, 1 jam, 1 dan lebih sikit. InsyaAllah paling lewat 9 suku boleh kot, paling lewat. Sebab dulu ni ada orang sebut, kalau lajak sangat ni tinggal duduk ceramah tu seorang kan, dia gila mic seorang-seorang dia. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut hijrah ni tuan-tuan, hijrah ni dia satu peristiwa yang kita kira kita sangat mengetahuinya, kita sangat memahami peristiwa hijrah ini, di mana kalau kita baca rentetan peristiwa hijrah ini, kita kena baca daripada peristiwa Nabi SAW berhadapan dengan kesedihan. Nabi dan keluarga serta kaumnya daripada Bani Muttalib diboikot. Kesan daripada boikot itu meninggalnya Abu Talib. Tak lama lepas tu meninggalnya Sayyidatina Khadijah. Dua orang ini tuan-tuan yang sangat kuat mendukung Nabi SAW. Orang Quraisy ni jahat daripada dia boikot ni, satu company dia boikot terus. Dia bukan Nabi dengannya, Nabi baninya habis di boikot. Boikot sungguh-sungguh, sehingga memberi kesan yang sangat kuat kepada Nabi dan kaum keluarga Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita baca yang ni tuan-tuan, kita kena baca belakang sikit. Bila dua-dua ni tak ada, Nabi sangat sedih satu. Orang Quraisy yang tak puas hati dengan Nabi ni, setelah beberapa kali bercuba dengan Abu Talib tak berjaya tuan-tuan, kali ni dia buat sungguh-sungguh. Nabi dah tak ada siapa. Nabi sebagai seorang manusia, dia akhirnya dia tetap jatuh down. Orang kita panggil down lah, down. Sebagai manusia, so Nabi dia kena baca dua sisi, manusia dan Rasul.
Sebab Nabi kata, aku ni macam kamu, makan, minum, pergi ke pasar, berkeluarga, lain-lain, sama. Nabi sebut macam tu. Maka sebagai sifat seorang manusia, dengan tekanan yang sebegitu dahsyat, Nabi pun down. Tetapi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah ini tidak akan berlaku melainkan adanya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab Isra' dan Mi'raj itu berlaku beberapa bulan sebelum hijrah. Sebab apa? Sebab dia adalah satu proses memujuk Nabi SAW, satu proses memberikan motivasi kepada Nabi SAW untuk tugas yang lebih besar, iaitu hijrah. Hijrah Nabi SAW. Jadi Tuhan atok tu cantik, Tuhan atok tu sangat kena. Siapalah kita nak mempertikaikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku tekanan yang sangat hebat dengan kematian Abu Talib. Sayyidatina Khadijah ditekan dengan begitu teruk. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan peristiwa hijrah kepada Nabi sebagai satu anugerah yang tak dapat kepada Nabi-Nabi lain. Bukan sekadar untuk Nabi seorang, tetapi untuk umat. Ini yang hebatnya peristiwa hijrah ni, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Untuk umat. Sebab bila kita baca kisah Isra' dan Mi'raj, kita akan lihat, Masya Allah, Tabarakallah, bukan Nabi seorang. Apa yang Nabi kongsi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu untuk kita, untuk kita. Ringkas peristiwa Isra' dan Mi'raj itu dalam menuju kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena betul-betul menjadi hamba Allah yang betul-betul patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu barulah berlaku peristiwa hijrah. Nabi berhijrah, tuan-tuan. Nabi berhijrah, tuan-tuan. Kita dah tahu dah ceritanya, perjalanannya macam mana, kita sangat mengetahui. Tapi apa ibrah terbaik yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah ini, tuan-tuan? Ibrah terbaik, pengajaran terbaik yang kita boleh ambil. Pertama, kita kena ingat hadis Nabi SAW yang Nabi kata, la hijrata, lepas ni tak ada, bukan. Itu Al-Fatah. Nabi sebut la hijrata, tidak ada hijrah lagi, tetapi tidak ada hijrah berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, tetapi yang Nabi nak pada kita hijrah daripada keadaan yang tidak baik kepada yang lebih baik. Hak ni poin paling besar dalam peristiwa hijrah. Sebab apa? Sebab kita tengok, kalau tidak kerana hijrah Nabi SAW, Islam takkan sampai kepada kita. Itu maknanya satu perubahan yang sangat ketara. Kalau Nabi duduk di Mekah lagi, tuan-tuan, duduk dengan puak-puak mangkak ni, tuan-tuan, tak ke mana. Dia tak berkembang dah. Habis. Bahasa orang muda, habis meta. Habis meta dah, tuan-tuan. Bila keluar daripada Mekah ke Madinah, Nabi ada satu ruang yang sangat luas untuk mengembangkan dakwah. Satu ruang yang sangat besar untuk menunaikan tanggungjawab yang Tuhan, yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi SAW. Jadi poin yang paling besar dalam peristiwa hijrah ini yang kita kena ambil, yang kita nak kena ingat dengan baik adalah, Nabi sebut hijrah yang Nabi nak daripada kita lepas ni adalah hijrah perubahan, berubah lagu mana, tuan-tuan? Berubah ni ada beberapa perkara. Pertamanya, kalau sebelum ini kita hanya menumpukan amalan-amalan wajib, yang sunat kita abaikan, kita pandang-pandang jauh sahaja yang sunat-sunat, maka kena mulalah membiasakan diri dengan amalan-amalan sunat. Ini bagi orang yang membiasakan yang wajib sahaja, tuan-tuan. Adapun yang duk tinggal lagi yang wajib ni, tuan-tuan, hak ni kita tengok lain. Dia kena berubah. Apatah lagi dah masuk umur 40, 50, kena ingat. Dan jangan duk seronok ya, rugi kita, tuan-tuan. Kalau tak selesai yang wajib, kena selesai yang wajib dulu. Adapun yang dah selesai yang wajib pun, Masya Allah, Tabarakallah, yang sunat pun, Masya Allah, Tabarakallah, duk buat dah, kan? Dia kena upgrade lagi, tuan-tuan. Macam kita lah, kan? Orang muda lah ni, kita pun sama, orang tua-tua pun tua sangat mungkin tak lah kot.
Handphone lah ni tuan-tuan, data dia ada kelajuan dia, kan? Ada kelajuan dia. Kalau kita bagi ke anak kita hak slow, handphone hak jenis slow dah, data pun tak laju mana, dia pentuk tepi lah handphone tu. Dia tak tuan-tuan? Tak mau, tak laju. Tu ya. Kan budak-budak. Tu ya. Saya tak pastilah ni kelajuan berapa, 900 kalau yang apa nama TM. 900 meg. Kelajuan yang sangat laju 900. Kan? Tu telco dia pandai. Dia buat RM30 ke bawah. Dulu RM30 dapat sekian-sekian. Yang paling lebih dia bagi game cukup lah. Habis kan? Kalau kita bagi handphone ke anak kita, tak boleh main game dengan data minima tu, dia lempar tepi lah. Dia bergulin minta sampai dapat. Dulu ada kedai game, dan ni tak ada dah. Zaman saya mengaji lah, kan? Masa saya tanya tu saya masuk kedai game sekali ya tuan-tuan. Tak arti main, balik. Dulu ada kedai game, budak-budak perempuan datang kedai game. Lah ni tak ada dah main nak ni semua tuan-tuan. Jadi budak-budak ni kena tengok tuan-tuan. Macam tu lah kita. Kalau hak ni kita nak upgrade kelajuan, macam sama juga. Dalam hijrah ni kena upgrade lah dengan kita. Jangan ada upgrade handphone, kelajuan handphone ni, handphone pun nak kena tukar hak canggih sikit. Berapa RAM, ROM. Kan? RAM nak hak 4 tak mau dah. Lain ni duk main bukan 4 lagi lah. 4 ni paling command lah kelajuan lah ni. Betul? Paling dia ada 4, 8, 12 paling laju. Ada laju pada 12 lagi? Ada lagi? Kan? Itu sebab kalau nak beli handphone ni, dia kena ambil yang paling latest, yang paling tinggi kelajuan, yang paling besar storage, supaya kita boleh advance 3 tahun ke depan. Lepas 3 tahun dah outdated. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak jenis gila handphone lah tuan-tuan. Kan? Nak abang kata poin kita hijrah ni, hak Nabi duk sebut kat kita, yang Nabi nak adalah perubahan. Kita berubah. Berubah apa? Bukan berubah dari miskin ke kaya, tak. Bukan berubah daripada tak apa nak handsome jadi handsome, tak. Bukan berubah daripada badan besar kurus slim, tak. Bukan yang tu. Tak apalah yang tu teruslah. Tapi yang Nabi nak daripada kita, perubahan diri kita itu adalah dalam sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah. Yang mana semua amal ibadah yang kita buat, kita kena ingat ayat ni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Amalan-amalan yang kita buat, ya kita buat dah, kita kemas dah, pastikan amalan-amalan kita itu betul-betul mukhlisin, ikhlas kerana Allah semata-mata. Tak ada duanya, tak ada tiganya. Kita ada sembahyang yang wajib, Masya Allah, tabarakallah, yang wajib kita buat, teruskan upgrade pada yang sunat yang kita jarang-jarang buatlah lalu. Kalau yang dah wajib pun dah buat, yang sunat pun dah buat, upgrade bagi lebih tambah lagi yang sunat. Sebab sunat ni adalah peluang untuk kita top up kekurangan pada yang wajib. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam tu juga dalam Quran Tuhan sebut dua tuan-tuan. Satu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua hablum minan nas. Dua ni penting. Yang nak berubah ni, satu kita dengan Tuhan macam mana? Itu satu. Kita kena muhasabah. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan panduan kepada kita, muhasabah ni macam mana? Tiap-tiap malam kena tak tangan nanti tu. Belum tidur. Bukan mengelamun. Kan? Orang muda dia mengelamun, dia bayar apa? Ikutlah. Tapi Imam Ghazali pesan tiap-tiap malam belum tidur kena muhasabah. Amalan dia hari tu lagu mana? A ke B ke C? Letaklah grade-nya. Kemudian esok kena perbaiki hak mana yang kurang, kan? Hak mana yang kurang. Tapi ada orang tanya dulu kat saya, Ustaz, kalau kita kerap muhasabah ni Ustaz, agak-agak kita punya graf tu naik konsisten Ustaz, macam tu naik terus lagu tu sampai ke kesempurnaan.
Payah juga nak jawab. Faham tak tuan-tuan? Bila kita muhasabah, kita nampak kekurangan kita, esok kita nak perbaik. Bila kita perbaik, maknanya kalau ikut graf ni, maksudnya dia semakin baik dan menghampiri kesempurnaan. Perfect. Soalan sahabat ni, dia tanya, Ustaz, kalau kita macam tu Ustaz, agak-agak kita boleh mencapai kesempurnaan dah Ustaz? Lepas tu tak ada dah silap, tak ada dah ghalib, tak ada dah lalai. Saya pun nak fikir macam mana nak jawab. Saya kata tak juga. Sebab apa? Sebab dalam kita duk nak perbetul pun kadang-kadang kita lupa hak mana, hak kita lupa hak lain. Kita tertinggal yang lain. Sebab iman ini kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun, kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Dia tak boleh konsisten terus sampai kepada kesempurnaan. Tak juga. Dia tak boleh turun terus sampai ke bawah, sampai pada teruk sangat. Tak boleh juga. Maknanya dia kena seimbang. Ada hari dia naik, kemudian dia turun sikit, naik balik, turun sikit, naik balik. Dia kena macam tu. Dia kena macam tu. Ala kulhannya, panduan kepada kita yang Nabi pesan kepada kita dalam beberapa perkara untuk kita beramal ibadah ni. Pertama, yang Nabi pesan kepada kita dalam kita beramal ibadah, hubungan kita dengan Allah, yang Nabi pesan adalah, dia panggil apa? Berterusan. Dia berterus, continue dia panggil. Berterusan, terus, dia tak berhenti, dia tak putus, berterusan. Walaupun sikit. Sikit yang berterusan lebih baik daripada banyak yang putus-putus. Contoh, hari tu kita panggil nak mayang tahajud, jaga pukul 2, mayang daripada pukul 2 sampai pukul 5. Masuk subuh, Masya Allah, tabarakallah, berapa jam? 3, 4, 5, 6, 4 jam tahajud. Lepas tu tuan-tuan, 4 bulan tak jumpa lagi tahajud. Itu maksudnya banyak tapi putih. Hari tu dia 4 jam dia buat, lepas tu 4 bulan tak jumpa lagi tahajud yang dia nak buat. Lepas 4 bulan. Tu contoh. Nabi pesan, biar sikit tapi konsisten. Tapi janganlah kekal sikit. Bertambahlah. Kalau tambah tu konsisten, berterusan. Itu yang Nabi nak. Yang keduanya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, apa yang kita buat walaupun sikit, kita kena ingat, bila kita boleh buat sesuatu yang baik, itu adalah rezeki kepada kita. Tuhan bagi itu. Tuhan bagi. Bila selesai kita boleh buat, jangan lupa ungkap Alhamdulillah. Bukan senang tu tuan-tuan nak dapat. Jangan lupa yang tu. Yang ketiganya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita boleh buat dengan baik, kita boleh buat sebuah terusan, kita mengucap Alhamdulillah boleh buat, kita kena ingat apa yang kita buat itu semata-mata kerana Allah. Kita jangan duk banding diri kita dengan orang lain. Dia macam mana? Bila kita mula membanding, maka pahala kita kurang, takut hilang terus tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, amalan yang kita buat tuan-tuan, kita kena pastikan bahawa nak pastikan pahala dia berterusan, kita kena jaga lidah. Lidah kita kena jaga. Jangan duk sebarangan, duk cerita benda tak elok, duk bawa cerita orang. Memanglah kita semua ni buat mulut, tapi lah ni tak semua buat mulut, tapi mulut sengap dah. Ada gerak tangan tuan-tuan dah ni. Tangan ambil kerja mulut. Duk kan? Semua cerita nak forward, nak kongsi viral. Kena hati-hati muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia kita kena jaga dengan baik. Perbaikilah akhlak kita, tingkah laku kita. Dalam hubungan dengan manusia ni, apa dia tuan-tuan? Mulut kena jaga. Bila nak cakap dengan orang ni kena fikir, aku nak ungkap ni agak-agak dia ni Kita ni orang Kedah tak apalah tuan-tuan, orang Kedah kasar sikit tak berasa apa sangat. Tapi tak tuan-tuan, saya pengalaman dengan ayah saya arwah, dia dah umur 60, saya terkasak sikit. Kasak saya tu biasa macam mana hari-hari lain, waktu-waktu lain, cara kami lah tuan-tuan. Tapi oleh kerana dia dah umur 60 tuan-tuan, rupanya dia lain. 60 ni dia sangat sensitif. Saya pun bila saya terkasak sikit hari tu, saya tengok ayah saya kalih, air mata turun.
Saya rasa Allahu Akbar. Tapi saya tak minta maaf geralah waktu tu. Dah lain sikit, ambil masa sikit duduk dengan dia. Saya kata, Abah, ingat dah hari tu kan? Dia ingat semua. Saya minta maaf. Lalu minta maaf. Dia kata apa? Abah pun tak tahu. Tapi selama ni boleh melawak macam tu. Tapi kali ni Abah tak boleh. Dia kata, dah jadi sensitif sangat. Kata pun, tak apalah. Lepas tu saya sangat, Alhamdulillah, sangat belajar dengan guru-guru supaya macam mana nak mengungkap satu kataan ni, kita kena fikir. Kadang-kadang dalam duk jaga tu dan kita terlajak. Duk jaga pun terlajak, tu orang sakit hati kita. Tu kena hati-hatilah tuan-tuan. Dalam akhlak hablum minan nas ni pertamanya mulut kita. Kena hati-hati dengan baik. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terlajak 3 minit bagaimana janjikan. 9 suku kena berhenti, terlajak 3 minit, saya terpaksa ambil masa. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini dan memberi manfaat, memberi faedah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini menambahkan lagi ketakwaan kita, keazaman kita untuk meningkatkan keazaman kita untuk meningkatkan lagi ketaatan kita kepada Allah, untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita dengan hidayah dan taufiknya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min syarri kulli halin wa halalin nar. Allahumma rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.